Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami. Mulakan pagi minggu anda dan juga memulakan hari baru anda dalam minggu yang baru ini dengan semangat dan juga keceriaan yang baru. Pagi ini bersama saya, Ismail Adnan. Dan juga bersama dengan saya, Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini 2 Rabiul Awal 1445 Hijri yang masuk bulan yang baru. Semangat yang baru pastinya. Ya, insyaAllah. Dan sudah pastinya kita mulakan dengan keceriaan dan betul. juga azam untuk kita menambah baik diri kita dari semasa ke semasa. Jadi apa khabar, Sofi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata kita mulakan dengan perkongsian di berita portal Berita RTM pada pagi ini? Okey, baik. Dan antara perincian yang pertama akan kami kongsi kepada anda berkenaan dengan 4 bidang berkepentingan Malaysia dan China tingkat kerjasama. Dan antara perinciannya selanjutnya iaitu Malaysia dan China bersetuju meningkatkan kerjasama dalam 4 bidang berkepentingan khususnya dalam bidang sains dan juga teknologi. Dan kepentingan itu bagi memastikan negara bergerak selari dengan perkembangan semasa selain menjadikan China rujukan dalam bidang berkaitan. 3 bidang lain yang turut diberi perhatian termasuk akademik yang merangkumi TVET dan kerjasama dalam penyelidikan antara universiti kedua-dua negara. Dan benar ya, seperti mana dinyatakan oleh Sofi seketika tadi, dalam kita menelusuri melihat kepada 4 bidang berkepentingan ini, sudah pasti China merupakan rakan dagang dan juga rakan ekspor dan juga import Malaysia yang antara terbesar. Jadi ini merupakan salah satu daripada hubungan untuk memantapkan, merekayasa dan juga untuk meletakkan hubungan antara Malaysia dan juga China setapak dan juga selangkah ke hadapan. Ya, insya-Allah. Okey, dan seterusnya juga berkaitan dengan 850 individu dikesan terlibat perhimpunan di hadapan Masjid Jamik Kampung Baru. Dan antara perinciannya iaitu 850 orang individu telah dikenal pasti terlibat dalam perhimpunan yang tidak mematuhi undang-undang semalam di hadapan Masjid Jamik Kampung Baru. Dan Ketua Polis Daerah Dang Wangi Kuala Lumpur menyatakan bahawa individu yang terlibat terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga ahli parti politik. Dan satu kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012, Seksyen 4/2B Akta Perhimpunan Aman 2012 dan juga Seksyen 4/2EF Akta Perhimpunan Aman 2012. Beberapa individu yang terlibat sedang dikenal pasti dan akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan. Dan sudah pastinya proses dan juga prosedur undang-undang ini perlu kita hormati kerana mengikut kepada subsection dan juga akta yang dibacakan oleh Sofi ketika tadi adalah untuk memastikan agar keterangan-keterangan yang diambil oleh pihak polis membantu untuk tujuan siasatan sama ada apakah perhimpunan itu menyalahi undang-undang ataupun perhimpunan itu bertepatan dengan kerangka undang-undang yang dibenarkan bukan sahaja dalam konteks Perlembagaan Persekutuan tetapi akta-akta dan juga peruntukan undang-undang yang sedia ada. Jadi kita harapkan agar semua pihak menghormati dan juga memberikan ruang untuk pihak Polis Diraja Malaysia melakukan proses memanggil saksi dan juga memanggil mereka yang terlibat untuk proses siasatan yang lebih telus dan juga lebih bersih, insya-Allah. Ya, insya-Allah, dan diharapkan semua juga memberi kerjasama dengan baiklah, insya-Allah. Okey, dan seterusnya Ismail. Okey, ini kita nak memberikan sedikit gambaran. Beberapa hari yang lalu kita mendengar perkabaran berkenaan tentang kemalangan yang melibatkan tokoh sukan ataupun figura sukan negara iaitu Datuk Azizul Hasni Awang. Majlis Olimpik Malaysia menunggu laporan penuh daripada Institut Sukan Negara berhubung keadaan semasa jaguar berbasikal trek negara dan ini susulan kemalangan yang menimpa ketika menjalani latihan. Dan ini dinyatakan oleh Setiausaha Agung MOM Datuk Muhammad Azifuddin Najib yang menyatakan beliau akan menjalani pemeriksaan di ISN hari ini. Dan menurut beliau, atlet negara itu kekal bersemangat dalam pemburuan pingat dan akan meneruskan misinya bagi pemburuan pingat di Sukan Asia 2022. Dan antara yang lain juga, beliau juga berkata demikian selepas majlis pelepasan kontijen negara ke tamasya berkenaan dan majlis itu juga disempurnakan oleh Ketua Kontijen Malaysia, Datuk Chong Kim Fat. Dan antara yang lain juga seramai 15 atlet kriket wanita berlepas ke China dan juga sekaligus menjadi wakil pertama negara berlepas ke China. Dan antara yang lain juga semalam Datuk Azizul Hasni yang turut juga digelar The Pocket Rocket Man berkongsi video memaparkan beliau terlibat dalam kemalangan ketika sesi latihan tersebut. Baik. Kita harapkan agar yang berbahagia Datuk Azizul Hasni akan terus kekal bersemangat dan juga berada dalam keadaan yang fit
untuk pulih daripada kecederaannya. Dan juga sedikit ya, Raja Sophie, kita nak bercakap berkenaan tentang G77 plus China untuk mempercepat agenda 2030. Ini komitmen yang dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir melihatkan kepada membangun atau menyokong dunia selatan bagi komitmen agenda 2030 dan Matlamat Pembangunan Mapan SDG. Dan antara lain beliau juga turut menyatakan, Sophie. Ya, beliau juga menyatakan iaitu beliau juga mengakui jurang antara negara membangun dan negara maju kian melebar, dan antara yang lain juga iaitu beliau juga berkongsi 16 menekankan kini terdapat keperluan untuk mengukuhkan lagi komitmen dan tanggungjawab kolektif antara dunia selatan dan juga utara. Dan antara yang lain juga iaitu katanya sebagai satu daripada ahli pengasas kumpulan G77 Malaysia amat berbangga dengan kemajuan yang dicapai oleh G77 plus China dalam isu-isu penting buat negara membangun. Komitmen dan tanggungjawab untuk merapatkan jurang keutamaan dalam cepatkan agenda 2030 amat diperlukan. Itu yang dinyatakan. Ya. Kita harapkan agar kerjasama ini akan dapat merapatkan jurang antara negara-negara selatan dan juga negara-negara membangun. Itu antara perkongsian awal kita nak kongsikan pada hari ini. Banyak perkongsian menarik hari ini, ya, Sophie. Betul. Dan sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, Ismail. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.